Anggota kumpulan Al-Maunah akan tetap didakwa. Ada pihak cuba hidupkan budaya tunjuk perasaan dan merusuh di kalangan rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Antara berita menarik dalam buletin utama malam ini, seorang penoreh getah di Kelantan mati di baham harimau. Dan di luar negara, Duta Filipina ke Indonesia cedera dalam satu letupan bom di Jakarta. Sebelum itu, laporan berita utama bersama Suhaimi. Tindakan polis menahan kumpulan Al-Maunah mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ASA bertujuan menjamin keamanan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai berkata jika penyiasatan berjalan lancar, pendakwaan terhadap mereka mungkin lebih cepat. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan pembangkang menggunakan faktor itu untuk melontar fitnah terhadap kerajaan. Polis memerlukan sedikit masa untuk menyelesaikan penyiasatan ke atas pertubuhan Al-Maunah dari aspek keselamatan. Penyiasatan dari aspek jenayah sebagaimana telah dinyatakan oleh Peguam Negara telah pun selesai dan telah pun dianggap lengkap. Jadi keperluan untuk menahan ini berhubung dengan keperluan dari aspek keselamatan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kita dapati selepas kita membuat tangkapan beberapa orang tangkapan terakhir termasuklah dalam kategori khalifah. Beliau sebelum itu memeriksa perbarisan penghargaan peristiwa saut di Padang Kawat Brigade Utara Pasukan Gerakan AM PGA Hulu Kinta siang tadi. Tan Sri Norian berkata setakat ini 35 anggota Al-Maunah ditangkap, termasuk 5 khalifah yang mewakili 5 wilayah persatuan itu di seluruh negara. Menurutnya, tangkapan akan terus dibuat berdasarkan hasil soal siasat tahanan. Beliau juga menjelaskan penahanan 27 anggota Al-Maunah mulai hari ini adalah mengikut peraturan 73/1 ASA yang hanya membolehkan mereka ditahan sehingga 60 hari. Selepas tempoh itu, Menteri Dalam Negeri perlu memutuskan sama ada untuk melanjutkan tempoh tahanan, meletakkan mereka di bawah perintah kediaman terhad atau membebaskan mereka. Sementara itu, seorang lagi anggota pasukan keselamatan yang terbabit dalam memujuk 27 anggota Al-Maunah itu menyerah diri menerima anugerah siang tadi. Ketua Inspektor Abdul Razak Muhammad Yusof dari Pasukan Gerakan Khas Ulu Kinta dinaikkan pangkat kepada penolong penguasa polis. Upacara kenaikan pangkat medan itu disempurnakan oleh Tan Sri Norian di perbarisan penghargaan peristiwa sauk siang tadi. Menurut Tan Sri Norian, Abdul Razak berjaya memujuk dengan berhujah mengenai isu agama dengan ketua kumpulan itu. Katanya Abdul Razak juga berjaya mengelakkan kejadian tembak-menembak antara anggota kumpulan Al-Maunah dengan anggota keselamatan yang mengiringi pemerintah Pasukan Gerak Khas Brigade Utara SAC-2 Abdul Hadi Haji Mahmud. Dalam pada itu, proses penahanan 27 anggota kumpulan Al-Maunah berkenaan mengikut ASA dilakukan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Kangsar dan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di Ipoh siang tadi. Proses bermula dengan perintah menamatkan tahanan reman terhadap 7 anggota kumpulan Al-Maunah ini oleh Majistret Rihaidar Rafi'i di IPD Kuala Kangsar jam 11.55 pagi. Manakala Majistret Teo Chin Chong menamatkan tahanan reman ke atas 20 lagi anggota kumpulan berkenaan yang ditahan di IPK Ipoh pada jam 12.30 tengah hari. Secara selepas proses selesai, kesemua anggota kumpulan penjenayah ini kemudian ditahan semula mengikut peraturan 73 Akta Keselamatan Dalam Negeri yang membolehkan mereka ditahan sehingga 60 hari. Sejak awal pagi, Jalan Raja Chulan Kuala Kangsar dipenuhi dengan orang ramai serta wartawan dan juru gambar yang membuat liputan kes berkenaan. Sedikit kekecohan berlaku pada jam 1.10 petang apabila Ibu Muhammad Amin Razali, ketua kumpulan itu, tidak dibenar menemui anaknya. Beliau kemudian ditenangkan oleh suaminya, Muhammad Razali Muhammad Hussein bersama anaknya Nazam dan Bibi Noraini. Dalam perkembangan berkaitan, kertas putih mengenai rompakan senjata di Greek dan peristiwa di Sauk itu akan dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Syafiee Abdal, laporan siasatan oleh tentera dan polis berhubung kejadian itu sudah disiapkan baru-baru ini.
Datuk Syafiee menjelaskan kedua-dua laporan itu akan digabungkan ke dalam kertas putih berkenaan sebelum dibentangkan di Parlimen. Tengah mengumpul semua maklumat di peringkat kementerian kita dah dipahamkan bahawa siasatan yang kita telah pertanggungjawabkan kepada badan tertentu di peringkat tentera kita dah pun mengumpul maklumat-maklumat ini untuk membolehkan kita ketengahkan kepada pucuk pimpinan. Begitu juga pihak polis. Beliau sebelum itu mengedarkan pelekat kereta kempen Hari Pahlawan kepada pengguna Lebuhraya Utara Selatan di Plaza Tol Sungai Besi siang tadi. Mengenai kempen ini, Datuk Syafiee berharap ia dapat menyedarkan rakyat tentang bakti dan sumbangan tentera dalam keamanan negara. Di samping itu, katanya, kempen ini juga diharap dapat membantu meningkatkan kutipan wang tabung bekas prajurit bagi membantu balu prajurit serta kebajikan keluarga mereka. 13 Mei 1969 adalah satu detik hitam yang ingin dilupakan oleh kebanyakan masyarakat di negara ini. Pertumpahan darah itu menyebabkan ratusan rakyat dibunuh semata-mata perbezaan agama, bangsa dan budaya. Semua itu bermula dengan beberapa siri perhimpunan haram yang akhirnya bertukar menjadi ganas. Meskipun lebih 31 tahun sudah berlalu, namun hari ini masih ada pihak yang terus berdegil dan gagal menjadikannya sebagai satu iktibar. Budaya tunjuk perasaan dan merusuh yang begitu asing dalam kehidupan kita cuba dihidupkan semula. Dan yang terbaru ialah usaha segelintir masyarakat yang didalangi beberapa parti pembangkang bercadang mengadakan perhimpunan haram 4 Ogos ini. Wartawan Razali Awang mengupas lanjut bagaimana tindakan seumpama itu mampu menggugat perpaduan di kalangan rakyat negara ini. Sejak mencapai kemerdekaan pada 1957, kerajaan berusaha keras menyatupadukan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Hasil usaha itu, rakyat hari ini menikmati hidup dalam suasana aman dan harmoni. Kejayaan yang dibentuk hampir 43 tahun yang lalu bukan suatu usaha yang mudah. Meskipun berlainan keturunan, agama dan budaya, rakyat sanggup mengetepikan perbezaan itu dan mengambil sikap toleransi dalam membangunkan negara. Hubungan kaum di Malaysia ini senantiasa dalam keadaan ketegangan tapi stabil atau stable tension. Artinya, perbezaan pasti wujud, kelainan masih ada, beza kawasan, beza tempat tinggal, beza kerja. Tetapi dalam kebedaan ini timbul kesedaran bahawa perbezaan ini tidak bererti mesti dijadikan asas permusuhan. Ambil iktibar daripada tragedi hitam 13 Mei 1969, pelbagai usaha dan dasar digubal bagi memastikan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia terus terpelihara. Malangnya, sejak akhir-akhir ini, dalam kegairahan mengejar cita-cita politik, setengah pihak sanggup memperjudikan perpaduan rakyat. Isu perkauman dijadikan modal menarik undi. Islam melihat bahawa manusia adalah bebas dari pengamalan agama masing-masing, tapi dengan syarat kebebasan diberi tak disalahgunakan sehingga boleh mencacatkan dan mencederakan orang lain. Contohnya orang Islam sendiri, contohnya. Dia tidak boleh untuk meruntuhkan gereja orang Yahudi. Dia tak boleh nak runtuhkan rumah berhala orang yang non-Muslim selagi mana mereka beribadat mengikut ketentuan agama mereka. Tidak terkecuali ialah tindakan mengkafirkan sesama ummah semata-mata perbezaan parti. Hasil politik benci-membenci akhirnya berlaku beberapa kejadian yang mungkin menjejaskan kestabilan negara ini. Antaranya, letupan di dataran seni Kelang Selangor 20 Julai yang lalu menyebabkan seorang wanita cedera parah. 2 hari selepas itu, sebutir bom ditemui di luar sebuah pusat membeli belah di Pulau Pinang. Yang terbaru, ada pihak yang semakin berani dengan mencuri senjata polis dan menyamar rumah seorang ahli perniagaan Cina. Rentetan peristiwa itu menimbulkan kegelisahan kepada semua rakyat di negara ini, terutama di kalangan bukan beragama Islam. Dalam sekelip mata, konsep hormat menghormati dan toleransi yang dipupuk selama ini menjadi goyah. Kalau nak amalkan harmoni di Malaysia, yang penting ialah lebih baik jika melakukan sesuatu kerja bersama-samalah, tak kira kaum. Jangan cuba menyimpan sifat perkauman. Pendekatan itu nyata bertentangan dengan amalan digunakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW ketika mentadbir kota Madinah. Bahkan kita lihat dalam Piagam Madinah,
Rasulullah SAW menggariskan paling tidak ada 40 asas yang utama. 40 asas utama. Di antara yang diasaskan Nabi ialah bahawa setiap individu dalam negara ini, sama ada Muslim ataupun tidak, berkewajipan untuk menentukan negara Madinah negara yang aman dan harmoni. Peristiwa keganasan di Bukit Jenalik, Saud 2 Julai lalu membuktikan rakyat tidak mampu berfikiran rasional apabila disemai perasaan benci-membenci. Kita nak tahu siapa yang sebenarnya betul atau tidak ni, kadang-kadang itu banyak benda-benda yang kita tak tahu banyak. Tetapi secara lahirnya kerajaan memang berhak untuk menjamin dan memastikan keamanan itu dihormati dengan apa juga kos dan nilainya. Sebab tidak boleh ditukar ganti dengan mudah tafsiran yang berbentuk peribadi. Yang pasti, rakyat Malaysia tidak mahu tragedi hitam 13 Mei 1969 berulang kembali. Janganlah kita main api dalam konteks ini. Keadaan di Malaysia adalah selalunya fluid. Kita harus selalu prihatin dan peka. Apa yang kita lakukan adalah luar dari cara-cara kita, dan kita harus bukan sahaja tentang, kita haruslah secara besar-besaran memberitahu kepada pihak perbankan, khususnya pihak DAP, bahawa kalau cara-cara ini boleh terus dilakukan, negara kita mungkin boleh jatuhlah sebagai sebuah negara yang harmonius, sebuah negara yang berjaya dan sebagainya. Tindakan kumpulan tertentu yang menganjurkan perhimpunan di Ibu Negara 4 Ogos ini bukan sahaja bercanggah dengan budaya masyarakat Malaysia, malah dilihat sebagai usaha menimbulkan suasana tidak tenteram dalam negara. Yang jelas, pemimpin kumpulan berkenaan menggunakan rakyat bagi mencapai kepentingan politik sempit mereka. Reformasi yang kita buat bukan menunjukkan kita seorang pejuang. Malahan kita nampak lebih kepada sikap orang kata pengacau ataupun memecah belahkan masyarakat. Jadi saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia, especially orang-orang muda, supaya jangan melibatkan diri langsung dengan demonstrasi kerana ia hanya akan merugikan kita sendiri. Negara yang menjadi idaman saya seperti negara kita sekarang ni lah. Aman, damai seperti tempat hiburan macam ni. Tak ada gangguan. Semua berbilang kaum semua adalah sini. Rasanya saya bersyukurlah kerana kita pemimpin kita sekarang yang bagus. Saya sebagai rakyat Malaysia merasa banggalah kerana di negara ini saya merasa bebas untuk melakukan apa saja tanpa ada sifat perkauman. Rakyat yang cintakan kerukunan hidup pastinya akan menolak sebarang usaha untuk memecah belahkan perpaduan kaum di negara ini. Justru bagi mengekalkan keharmonian itu, ia menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menghalang sebarang anasir yang berniat jahat. Razali Awang, Buletin Utama TV3. Tahap perlindungan penjamin pinjaman bank ditingkatkan. KLIA jadi lapangan terbang pertama dunia buat pemeriksaan pasport dalam tempoh 10 saat. Sekolah rendah jenis kebangsaan SRJK Cina dan Tamil tidak akan kehilangan identitinya walaupun konsep sekolah wawasan diperkenalkan. Menteri Pendidikan Tan Sri Musa Muhammad berkata konsep sekolah wawasan berjaya dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Lurah Bilut tanpa mengalami masalah kehilangan identitinya. Jadi daripada pengalaman yang sudah bertahun-tahun lamanya dengan sekolah itu, kita yakin konsep ini boleh dijalankan. Dengan syarat kita semua berpegang teguh kepada semangat bekerjasama dan tahu satu sama lain menjayakan konsep ini supaya kita dapat kelak membina rakyat yang bersatu padu dalam arti kata yang sebenarnya. Mesyuarat Agung Barisan Nasional 25 Julai lalu bersetuju dan menyokong langkah mewujudkan sekolah wawasan. Ia bagi memperkukuhkan rakyat berbilang kaum bermula di peringkat sekolah.
Tan Sri Musa juga berkata 2,000 sekolah luar bandar akan disediakan dengan makmal komputer menjelang akhir tahun 2001. Menurut beliau, projek itu akan dilaksanakan secara konsep penyewaan. 3 syarikat telah dilantik untuk tujuan itu. Tan Sri Musa merasmikan Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-9 di Institut Aminuddin Baki IAB. Beliau turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman IAB dan Telekom Smart School Sdn Bhd TSS. Ia bertujuan mewujudkan perkongsian strategik kedua-dua pihak bagi melahirkan potensi dan peluang dalam memajukan prasarana sekolah bestari. Kepesatan perkembangan teknologi dan fenomena globalisasi memaksa pengurus dan pemimpin pendidikan memikirkan strategi dan pendekatan terbaik untuk membina asas kebudayaan ilmu di kalangan pelajar dengan menjadikan sekolah sebagai komuniti pembelajaran. Sesungguhnya, amalan terbaik pengurus dan pemimpin sekolah adalah penanda aras bagi mengharungi cabaran alah baru ini. Temli Subramaniam untuk Buletin Utama TV3. Kementerian Pendidikan akan bertindak tegas terhadap mereka yang terbabit dengan pembelian ijazah sarjana kehormat dan ijazah Doktor Falsafah PhD yang tidak diiktiraf di negara ini. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Abdul Aziz Syamsuddin, tindakan termasuk mengeluarkan arahan berhenti dari memegang jawatan dalam kerajaan perlu diambil bagi mengelak ia daripada disalahguna. Laporan lanjut bersama wartawan Hazran Muhammad di Dewan Negara. Ketika menjawab pertanyaan lisan Senator Ko Leh Hin, Datuk Abdul Aziz berkata institusi pengajian tinggi tempatan disahkan tidak terbabit dalam kes seumpama itu. Ini kerana ia tertakluk mengikut Lembaga Akreditasi Negara LAN yang berfungsi mengawal selia mutu pengajiannya. Katanya penjualan dan pembelian ijazah yang tidak diiktiraf kebanyakannya membabitkan universiti luar negara. Pada ketika ini kita tidak ada bilangan yang tepat jumlah penjualan dan pembeli yang ada dalam negara kita. Tetapi untuk pengetahuan umum, ada berlaku orang yang tidak lulus ataupun tidak mengambil ijazah PhD dan ijazah sarjana kehormat, tetapi telah mengakui diri mereka memiliki ijazah-ijazah ini. Mereka terbabit boleh didakwa mengikut Seksyen 24 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Seksyen 77 Akta Institusi Pengajian Tinggi 1996. Kita tak mahu institusi pengajian tinggi di negara kita terjejas dan tercemar dengan wujudnya PhD celup ni. Jadi kita minta pihak kerajaan bertegas dengan tindakannya, terutama di dalam kalau sekiranya wujud di dalam pegawai kerjaan ke pensyarah-pensyarah. Ini perlu dilihat secara serius kerana ia boleh menjejaskan nama baik negara. Kiranya ia berlaku dalam negara lah. Dan juga kepercayaan orang ramai, rakyat sendiri dan juga negara luar terhadap negara kita. Sementara itu, persidangan hari terakhir Dewan Negara hari ini meluluskan 3 rang undang-undang, iaitu Rang Undang-Undang Paten Pindaan tahun 2000, Rang Undang-Undang Bank Luar Pesisir Pindaan tahun 2000 dan Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir Pindaan tahun 2000. Dengan itu, persidangan Dewan Negara kali ini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Hazran Muhammad melaporkan dari Dewan Negara untuk Buletin Utama TV3. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Bangladesh mempelawa lebih ramai pelabur Malaysia menerokai pelbagai peluang perniagaan di negara itu yang menawarkan insentif menarik. Perdana Menterinya Sheikh Hasina berkata antara bidang pelaburan yang boleh diterokai ialah penjanaan kuasa, perisian komputer, telekomunikasi, pembangunan pelancongan serta perindustrian berasaskan pertanian. Sheikh Hasina yang tiba semalam adalah dalam rangka lawatan rasmi 4 hari ke negara ini. Siang tadi beliau berucap di Majlis Makan Tengah Hari Anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia DPPKM. Katanya Malaysia adalah negara ketiga terbesar melabur di Bangladesh selepas Amerika Syarikat dan United Kingdom dengan jumlah melebihi 42 bilion ringgit. Tambahnya Bangladesh turut menyediakan pelbagai insentif bagi menarik minat pelabur ke negara itu.
Antaranya pengecualian cukai bagi kadar faedah terhadap hutang asing serta cukai pendapatan yang dikecualikan bagi juruteknik asing sehingga 3 tahun. Pada majlis yang sama, pengerusi DPPKM Tan Sri Tajuddin Ramli berkata jumlah perdagangan bagi tahun 1999 antara kedua-dua negara itu adalah 535 juta ringgit. Ia hanya merangkumi 0.1% daripada perdagangan antarabangsa Malaysia. Bank Negara akan meningkatkan tahap perlindungan ke atas penjamin pinjaman bank tanpa menjejaskan kepentingan institusi perbankan. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Dr. Syafiee Saleh, Bank Negara kini dalam proses menyemak semula garis panduan sedia ada untuk tujuan itu. Menurut Datuk Dr. Syafiee, perlindungan bertujuan melindungi status penjamin daripada peminjam yang bermasalah menyelesaikan bayaran mereka. Kalau misalnya satu-satu tindakan perundangan hendak diambil kepada peminjam, ya, dan penjamin akan diberitahu lebih awal lagi selama setahun. Jadi ini bermakna bahawa kita hendakkan semua institusi kewangan apabila nak mengenakan tindakan undang untuk mengambil balik wang yang telah dipinjam kepada peminjam, hendaklah dia bertubi-tubi dan secara yang paling terakhir meminta kepada penjamin. Dah tak boleh pada penjamin, ya, kita bagi grace period setahun tadi, baru dia pergi kepada peminjam, baru dia pergi pada penjamin. Kepada penjamin, garis panduan yang dikeluarkan Bank Negara pada September 1995 melindungi penjamin bagi pinjaman tidak melebihi RM200,000. Antara hak penjamin yang digariskan termasuk mewajibkan institusi kewangan memaklumkan kepada penjamin pinjaman yang telah dibuat oleh peminjam. Institusi kewangan juga perlu memberi tempoh pertimbangan semula selama 5 hari kepada penjamin sebelum membuat keputusan untuk menjadi penjamin. Selain itu, institusi kewangan berkenaan tidak dibenarkan memberi pinjaman melebihi RM5,000 kepada peminjam tanpa kebenaran bertulis daripada penjamin. Perusahaan Automobil Nasional Berhad Proton akan mengeluarkan 50,000 unit Proton wajah setahun setelah kemudahan barunya siap. Pengarah operasinya, Datuk Kisai Rahmat berkata, pengeluaran itu akan meningkatkan keupayaan kilangnya di Shah Alam, Selangor kepada 230,000 unit kereta setahun. Menurut Datuk Kisai, jumlah 50,000 unit setahun itu bukan keupayaan awal Proton dan boleh ditingkatkan seiring dengan permintaan pasaran. Jadi kalau kita lihat daripada konsep itu, jadi ada peluang kita untuk menambahkan kebolehan kita mengeluarkan sebanyak 50,000 unit setahun. Tambahan daripada apa yang kapasiti yang kita ada sekarang. Menurutnya, harga pasaran bagi Proton wajah hanya akan diketahui selepas pelancaran jualannya bulan depan. Selain itu, bagi suku pertama tahun ini, Proton mengeluarkan 42,700 unit kereta. 39,700 unit daripadanya adalah untuk pasaran tempatan, sementara 3,000 unit pula untuk diekspor. Pada masa ini, kilang Proton di Shah Alam mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan 180,000 unit kereta Proton daripada pelbagai model setahun. Terdahulu, beliau menyerahkan 30 kereta Proton kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk digunakan semasa mesyuarat agung Persidangan Antarabangsa Ketua Bomba Asia 2000 di Ibu Negara. Ia akan bermula 6 hingga 8 Ogos ini. Selain diguna sebagai kenderaan rasmi, penajaan kereta nasional ini juga bertujuan memberi pendedahan kepada wakil delegasi persidangan berhubung tahap teknologi kejuruteraan kereta tempatan. Daripada jumlah itu, 18 unit adalah Proton Perdana V6 dan selebihnya adalah Proton Bira. Nur Zainah Zana Abidin, Buletin Utama, TV3. Laporan Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL, harga saham ditutup tinggi didorong oleh pantulan teknikal. Indeks komposit naik 5.76 mata kepada 804.59. Indeks perusahaan juga naik 9.95 mata kepada 1407.39. Sejumlah 98.21 juta saham bernilai 321.96 juta ringgit diniagakan. Kaunter untung mengatasi rugi dengan 365 berbanding 205. 159 kaunter lagi diniagakan tidak berubah.
Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup bercampur-campur berbanding beberapa mata wang utama dunia. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menempa sejarah apabila ia menjadi lapangan terbang pertama di dunia menggunakan perkhidmatan daftar semakan keluar masuk pasport automatik hari ini. Proses yang dikawal sepenuhnya oleh komputer itu mampu membuat pemeriksaan dalam tempoh 10 saat sahaja bagi setiap pendaftaran. Laporannya bersama wartawan Tuan Nur Azimah, Tuan Muhammad. Sistem autogate pertama di dunia ini dilancarkan di KLIA oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Zainal Abidin Zain. Sistem bernilai RM200,000 ini yang menggabungkan ciri magnetik, elektronik dan fokus melalui kamera adalah sistem tercanggih digunakan di lapangan terbang sehingga kini. Ia mampu mengesan pelbagai maklumat peribadi pemegang pasport, termasuk rekod kesalahan mereka dalam masa 10 saat. Sistem ini hanya boleh digunakan rakyat Malaysia yang mempunyai pasport antarabangsa baru yang mengandungi chip rekaan iris teknologi. Menerusi sistem ini, pemegang pasport berkenaan tidak perlu melalui proses pemeriksaan imigresen yang memakan masa sebelum ini. Mereka hanya perlu beratur di laluan khas sebelum meletakkan pasport di atas alat pembaca pasport. Selepas itu, pegawai imigresen bertugas akan meneliti segala maklumat berkaitan pemegang pasport di komputernya. Menurut Datuk Zainal, bagi mengelakkan sebarang kekeliruan kerana ketiadaan cop keluar, Jabatan Imigresen dengan kerjasama Kementerian Luar telah memaklumkan pelaksanaan sistem ini kepada semua perwakilan asing di Malaysia berhubungnya. Beliau berharap dengan adanya sistem ini, matlamat sifar aduan di Jabatan Imigresen berjaya dicapai tidak lama lagi. Tindakan mewujudkan sistem autogate ini merupakan satu langkah yang tepat pada waktunya. Dengan melalui sistem komputerisasi ini, pihak imigresen berharap agar mereka mampu menangani masalah pemalsuan pasport di negara ini. Tuan Razimah Tuan Muhammad, TV3. Bertemu kembali. Seekor harimau belang yang dipercayai membaham mati seorang peneroris getah di Kampung Bukit Padah, Kuala Balah, Jeli, mati ditembak pasukan keselamatan siang tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Jeli, Penolong Penguasa Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah berkata, harimau itu mati ditembak ketika cuba menyerang beliau dan 2 anggota keselamatan yang terbabit di dalam gerakan memburu haiwan berkenaan. Semalam, harimau ini membaham Mat Daud, 63 tahun, yang sedang meneroris getah di ladang berhampiran. Seorang saksi yang kebetulan berada di ladang bersebelahan berkata beliau mendengar ngauman harimau diikuti teriakan mangsa meminta tolong. Beliau kemudian bergegas ke tempat kejadian dan melihat kesan tumpukan darah, tebisan pakaian dan gigi mangsa di sekitar ladang getah ini. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 11 pagi. Penduduk kampung kemudian membuat laporan polis di Pejabat Polis Jeli kira-kira pukul 1 tengah hari. Pasukan polis dengan bantuan penduduk kampung kemudian melancarkan gerakan mencari. Mayat mangsa dijumpai kira-kira 20 meter dari tempat kejadian. Ketika ditemui, mayat mangsa tidak mempunyai tangan, dipercayai dibaham harimau berkenaan. Polis dengan kerjasama penduduk tempatan, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar, Perhilitan melancarkan gerakan mencari harimau berkenaan. Bagaimanapun kira-kira pukul 3 petang tadi, seorang anggota pasukan keselamatan terserempak dengan harimau itu yang cuba menyerang beliau dan 2 rakannya. Kami telah terserempak dengan seekor harimau yang mana jarak lebih kurang dalam 3 meter daripada pasukan saya. Kemudian mendapati harimau itu cuba menekam ke arah kami. Jadi kami terpaksa melepaskan tembakan. Di mana setelah melepaskan tembakan pertama didapati harimau itu makin garang dan kami terpaksa melepaskan beberapa das lagi tembakan dan akhirnya harimau itu pun mati. Bangkai harimau jantan seberat 110 kg ini akan diserahkan kepada Perhilitan. Pihak Perhilitan akan tetap memasang perangkap kerana dipercayai masih ada harimau yang berkeliaran di kawasan ini. Polis menasihatkan penduduk kampung agar keluar meneroris getah secara berkumpulan bagi memastikan kejadian harimau menyerang penduduk kampung tidak berulang.
Perbicaraan hari ke-6 Lance Corporal Muhammad Yaakob Demyati yang dituduh membunuh penyanyi kumpulan Spoon, Sabiul Malik Syafiee atau Along. Mahkamah Tinggi Seremban hari ini diberitahu Along dan tertuduh masing-masing berkelakuan biasa sepanjang berada dalam kereta pada malam 25 Disember 1969. Pada pemeriksaan balas, saksi pendakwa ke-13 Lance Corporal Muhammad Fazli Muhammad Yatim berkata tiada sebarang ugutan dibuat oleh tertuduh terhadap Along sepanjang perjalanan dari Pandan Jaya ke Jalan Kuala Kelawang, Jelebu. Muhammad Yaakob dituduh melakukan pembunuhan itu di tepi jalan kawasan kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang, Genting Pras, Jelebu pada jam 1 pagi 26 Disember 1999. Menurut Muhammad Fazli, semasa mula menaiki kereta di Pandan Jaya, tertuduh tidak menunjukkan kemarahan. Tertuduh juga tidak menggunakan sebarang unsur paksaan terhadap Along. Ketika berada di dalam kereta, Along juga tidak cuba untuk keluar atau melompat keluar dari kereta yang dipandu oleh saksi. Along yang tidak digari atau diikat sepanjang perjalanan itu juga tidak mengadu atau merayu apa-apa kepada saksi. Saksi juga tidak melihat tertuduh bertindak ganas kecuali ketika beliau mendengar seperti ada orang ditampar. Menurut saksi, beliau juga tidak nampak sebarang keadaan aneh ketika kali terakhir tertuduh dan Along turun bersama dari kereta itu. Menurut saksi, tertuduh turun tanpa membawa apa-apa barang bersamanya. Oleh kerana tidak mensyaki apa-apa, saksi tidak turun dari kereta. Mahkamah Tinggi Seremban juga dipertontonkan dengan rakaman video hasil proses lekapan imej yang dihasilkan melalui kemudahan berteknologi tinggi di Studio B Sri Pentas TV3 19 Julai lalu. Menurut Doktor Pakar Pergigian, Unit Pergigian Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM, Dr. Nur Azma Sohari, lekapan imej yang dilaksanakan beliau mendapati model gigi dan tengkorak yang dilihatnya pada 6 Januari lalu dan gambar Along adalah orang yang sama. Dr. Nur Azma, saksi mendakwa ke-17 dalam perbicaraan, membuat kesimpulan rangka yang ditemui di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang 6 Januari lalu milik orang yang di dalam gambar yang dikenali sebagai Along. Perbicaraan akan disambung esok. Serangan angin Ahmar dikenal pasti sebagai punca kematian ketiga tertinggi di negara ini selepas penyakit jantung dan kemalangan jalan raya. Sumbangan itu Menteri Kesihatan Datuk Chua Jui Ming mahu pengamal perubatan di negara ini perlu lebih peka terhadap penyakit itu bagi memastikan pesakit menerima perubatan dan rawatan terbaik. Kajian mendapati rawatan bagi 3 jam pertama penting kerana ia boleh mengelakkan kerosakan teruk di bahagian otak pesakit. Bersama wartawan Sharifah Nashwa Barakbah untuk laporan selanjutnya. Menurut Datuk Chua, terdapat kecenderungan di kalangan pengamal perubatan umum yang hanya memberikan ubat penahan sakit apabila pesakit datang mendapatkan rawatan. Ini kerana mereka sendiri kurang arif mengenai penyakit dan tanda-tanda serangan angin Ahmar. Antara tanda-tanda serangan ialah sakit kepala, penglihatan kabur dan kebas di bahagian tubuh badan. Oleh kerana itu, tambah kesulitan kepada pesakit kita. Dia balik rumah tak dapat dirawat, diberi ubat. Ubat itu amat berkesan RTPA, ubat RTPA. Dalam 3 jam kalau beri ubat itu, maka dikurangkan risiko kepada kerosakan kepada bahagian otak kita. Terdahulu Datuk Chua merasmikan Rumah Persatuan Kebangsaan Angin Ahmar Malaysia, NASAM di Petaling Jaya, Selangor. Ia menawarkan rawatan fisioterapi, pertuturan, kaunseling dan senaman kepada pesakit angin Ahmar dengan bayaran RM50 sebulan. Selain rawatan perubatan, sokongan keluarga amat penting bagi memulihkan pesakit angin Ahmar. Rasanya biarlah sampai pulih kan. Kalau tak boleh 100% pun sekurang-kurangnya dia boleh buat sendiri. Tapi sekarang pun dia banyak boleh buat kerja sendiri dah. Makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju, pakai kasut, semua dia boleh buat sendiri dah. Setiap tahun lebih 45,000 orang diserang angin Ahmar di negara ini dengan purata 5 orang setiap jam. Kajian juga menunjukkan mereka yang berumur 50 tahun ke atas mempunyai risiko yang lebih diserang angin Ahmar. Justru penting bagi setiap orang mengekalkan pemakanan dan cara hidup yang sihat bagi mengelak serangan pelbagai penyakit. Sesungguhnya mencegah itu lebih baik dari mengubati. Sharifah Nashwa Barakbah untuk Buletin Utama TV3.
Kementerian Sumber Manusia mengadakan usaha sama dengan swasta untuk menawarkan kursus kemahiran dan pengurusan hotel bagi melahirkan lebih ramai pekerja mahir dalam bidang berkenaan. Menterinya Datuk Dr. Fong Chan On berkata, selain meningkatkan kemahiran, langkah itu akan memberi peluang kepada mereka yang sedang bekerja melanjutkan pengajian. Laporannya bersama Upang Ching Fei. Menurut Datuk Dr. Fong, program skim perantisan industri perhotelan ini terbuka kepada lepasan penilaian menengah rendah PMR dan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Yuran tahunan RM2,000 bagi setiap pelajar ditaja oleh Majlis Pembangunan Sumber Manusia MPSM. Majlis Pembangunan Sumber Manusia, kami tangguhkan yuran. Dan dari segi bayaran untuk kos hidup dan sebagainya, sewa dan sebagainya, ditangguhkan oleh pihak majikan. Beliau sebelum itu merasmikan pembukaan Kolej Antarabangsa Genting dan menyampaikan CJ Kemahiran Malaysia kepada 30 pelajar skim perantis perhotelan anjuran MPSM. Kursus ditawarkan kolej ini mendapat sokongan dari institusi perhotelan terkemuka Ecole Hotelier di Lausanne dari Switzerland. Penerapan standard kemahiran Malaysia ini memberi pengiktirafan kepada Malaysia khususnya dalam Majlis Latihan Kebangsaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Syed Fei, Berita Utama, TV3. 4 terbunuh dalam 2 letupan bom berasingan di Jakarta dan Davao. Keganasan di Colombia, 17 dibunuh kejam. Beralih ke laporan luar negara. Sebutir bom meletup di luar kediaman Duta Filipina di Jakarta menyebabkan 2 orang terbunuh manakala 21 lagi cedera. Letupan dari sebuah kereta itu turut memusnahkan sebahagian kediaman berkenaan. Kejadian berlaku jam 1 tengah hari waktu tempatan. Tiada butiran terperinci mengenai serangan itu. Bagaimanapun menurut saksi, sebuah kereta yang diletakkan di hadapan rumah duta itu dikatakan meletup sehingga merosakkan bahagian hadapan rumah. Kereta yang dinaiki duta berkenaan ketika memasuki kawasan kediamannya semasa kejadian turut terkena serpihan. Beliau yang turut cedera bagaimanapun berada dalam keadaan stabil. Letupan itu juga turut memusnahkan beberapa kediaman berhampiran. Dalam pada itu, Barisan Pembebasan Islam Moro MILF dalam kenyataannya kepada agensi berita AFP di Kota Batu, Filipina menafikan bertanggungjawab terhadap letupan itu. Sementara itu, Presiden Indonesia Abdul Rahman Wahid percaya letupan berkenaan ada kaitannya dengan keganasan di selatan Filipina. Beliau juga simpati terhadap kejadian yang menimpa duta Filipina itu. Justru katanya beliau akan menghubungi rakan sejawatannya Presiden Joseph Estrada bagi meluahkan simpatinya. Tambah beliau lagi, arahan juga sudah dikeluarkan bagi polis melakukan siasatan terhadap kejadian berkenaan. Di Filipina, sekurang-kurangnya 2 orang terbunuh manakala 36 lagi cedera dalam satu letupan di Moncayo, 950 km selatan Manila. Letupan berlaku ketika orang ramai berhimpun meraihkan pesta keagamaan di bandar berkenaan. Kedua-dua penyerang itu juga dilapor melarikan diri. Menurut pengarah wilayah Lembah Ompostela, Josefino Cataluna, motif serangan tidak diketahui. Polis juga enggan mengaitkan serangan itu dengan kumpulan pemisah Moro. 13 anggota polis dan 4 orang awam dibunuh kejam dalam satu serangan di Arboleda, Colombia. Serangan dikatakan angkara puak pemberontak Marxis. Serangan kali ini disifatkan yang terbaru dalam siri keganasan oleh kumpulan pemberontak Tentera Revolusi Colombia, FARC. 600 anggota FARC dilapor menggunakan beberapa silinder gas yang dilengkapi bahan letupan serta 2 butir bom yang dipasang pada kereta dalam serangan di Arboleda ini. Menurut polis Bogota, seorang wanita yang juga isteri kepada seorang anggota polis ditemui rentung di kediamannya. Manakala sekurang-kurangnya 6 mayat anggota polis ditemui tanpa kepala. 5 lagi anggota polis cedera sementara 8 lagi dilaporkan hilang. Jurucakap tentera menyifatkan serangan terhadap perkampungan ini bukan kerana kekayaan peribuminya tetapi lebih kepada bertujuan menonjolkan kekuatan mereka. Keganasan meletus di Karnataka, India berikutan tersebarnya berita mengenai penculikan bintang filem terkenal Raj Kumar oleh kumpulan Virapan, penjenayah yang paling dikendaki polis. Ratusan remaja yang juga peminat bintang filem veteran itu bertindak liar, melontar batu dan membakar kenderaan sebagai meluahkan tanda kecewa terhadap peristiwa yang berlaku. Mereka juga berarak di sekitar Bangalore sambil melaung-laungkan slogan mengutuk penculikan itu. Ketua Menteri Karnataka SM Krishna merayu penduduk wilayah itu supaya bertenang. Hampir 10,000 anggota
polis dikerah mengawasi bandar berkenaan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Rajkumar telah beraksi dalam lebih 210 filem. Pelakon layar Perak berusia 72 tahun itu dikatakan diculik dari kediamannya di perkampungan Gajnur, Tamil Nadu malam semalam oleh 12 lelaki bersenjata. Turut diculik menantu lelaki dan 2 saudara Rajkumar. Kumpulan Virapan dikendaki pihak berkuasa kerana pelbagai kegiatan jenayah termasuk membunuh 120 orang, 32 daripadanya anggota polis. Playoff Piala Malaysia bermula 4 Ogos ini. Laporannya bersama Dahlan Makmur seketika nanti. Salam sejahtera. Bola sepak kelayakan Piala Malaysia. Undian perlawanan playoff kelayakan ke Piala Malaysia diadakan siang tadi. 8 pasukan akan berhempas pulas mengisi 4 tempat terakhir bagi merebut piala berprestasi ini. Majlis undian menentukan jadual perlawanan dilangsungkan di Wisma FM petang tadi. Dan inilah senarai pasukan yang bakal bertarung dalam pertandingan playoff Piala Malaysia. Juara bertahan Brunei yang gagal layak secara automatik setelah menghabiskan Liga Perdana 1 di kedudukan tercorot akan berdepan saingan TNB Kelantan Jumaat ini. Keesokannya pula Tentera bertemu Johor FC, Sabah akan menentang Melaka Telekom dan Johor berdepan JKR Kelantan. Dalam pada itu, 2 kelab dari Kelantan, TNB Kelantan dan juga JKR Kelantan berpeluang mencipta sejarah mengiringi pasukan negeri mereka ke perlawanan Piala Malaysia. Perlawanan timbal balik akan berlangsung pada 8 Ogos. Penawaran Sukan Asia 2006, Malaysia akan mengemukakan cadangan pengundian rahsia dikekalkan dalam pemilihan tuan rumah Sukan Asia 2006. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Datuk Syamsuddin Hussein, cadangan itu akan disuarakan dalam mesyuarat Lembaga Eksekutif Majlis Olimpik Asia (OKA) di Tashkent, Uzbekistan pada 26 Ogos ini. Pemilihan tuan rumah Sukan Asia 2006 akan dilangsungkan di Busan, Korea Selatan 12 November depan. Menurut Datuk Syamsuddin, cara undian rahsia akan dapat menjaga hubungan diplomatik negara yang terbabit dalam penawaran itu. 4 negara terbabit ialah Qatar, India, Hong Kong dan Malaysia. Pendirian kita daripada dulu lagi bahawa ini memanglah kehendak kita, dan saya tahu bahawa Presiden OKA pada ketika itu di Kuwait tak mungkin boleh membuat keputusan sebegitu rupa. Mengulas mengenai kunjungannya ke negara Timur Tengah baru-baru ini, Datuk Syamsuddin berkata dia turut membincangkan mengenai penyertaan acara squash sebagai salah satu acara dalam Sukan Asia 2002 di Busan, Korea. Bagaimanapun, perbincangannya dengan Presiden OKA Syekh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah hanya membabitkan ahli majlis tertinggi dan terpulang kepada Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM untuk membuat tindakan susulan. Peminat sukan go-kart kini berpeluang menguji kehandalan mereka di litar serba canggih Fast Track Speed Zone milik Mofas di Sungai Penchala bermula 15 Ogos ini. Selain bertujuan meningkatkan minat rakyat Malaysia terhadap sukan lumba kereta, kewujudan litar ini juga diharap dapat melahirkan lebih ramai pelumba tempatan yang dapat mewarnai sukan lumba kereta di peringkat antarabangsa. Litar baru ini bernilai 8 juta ringgit. Ia merupakan litar kedua milik Mofas selepas litar go-kart antarabangsa Morek di Langkawi. Litar sepanjang 400 meter ini mempunyai kelebaran 7,5 meter. Lebih menjadikannya menarik ialah sistem pengiraan masa yang dikawal sepenuhnya dengan komputer. Inilah litar yang dinamakan Fast Track Speed Zone yang terletak di Bukit Lanjan, Sungai Penchala. Catatan masanya dikendalikan sepenuhnya oleh komputer dan merupakan litar yang tercanggih di Asia. Kelebihan sistem komputer ini ialah pelumba akan dapat melihat catatan masa masing-masing sebaik melepasi garisan penamat. 10 set skrin TV turut dipasang bagi memudahkan penonton mengetahui kedudukan pelumba. Dan siang tadi pihak media turut diberi peluang merasai litar ini. Kepada mereka yang berminat, bayaran minimum RM35 dikenakan untuk 10 pusingan. Kami akan mengadakan latihan praktikal sekolah memandu go-kart dan juga latihan teknikal berkenaan dengan cara-cara untuk menyelenggarakan enjin-enjin go-kart dan chassis go-kart. Pada majlis yang sama turut diadakan sidang media kejohanan go-kart Indy 40 Enduro Langkawi 2000. Ia dianjurkan Kelab Motorsport Langkawi. Kejohanan anjuran Kelab Motorsport Langkawi ini akan diadakan pada 12 dan 13 Ogos ini bagi merebut Piala Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad sendiri jangka merasmikan kejohanan itu nanti. Selain itu, kejohanan ini turut menawarkan hadiah wang tunai bernilai RM100,000. Penyertaan hanya dihadkan kepada 40 pasukan
dan sehingga kini sebanyak 24 pasukan telah mengesahkan penyertaan. TV3 turut dipilih sebagai stesen rasmi kejohanan. Selain sukan go-kart, antara sukan yang semakin mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia ialah sukan mendaki. Dan hujung minggu ini peminat sukan ini boleh menguji kemampuan mereka dengan mendaki tembok terbesar di Malaysia. Tembok bergerak ini diimport dari Switzerland berukuran 8 meter tinggi dan diletakkan di sebuah pusat membeli belah di ibu negara. Pagi tadi lebih 50 kanak-kanak istimewa dari 3 rumah kebajikan diberi peluang mendaki tembok itu. Menurut penganjur pertandingan Nomad Adventures Sdn Bhd, Kuala Lumpur merupakan perhentian terakhir mereka selepas mengadakan 3 siri pertandingan di Ipoh, Johor Bahru dan Kuantan. Pertandingan di Kuala Lumpur pada 5 dan 6 Ogos ini akan diadakan dalam 4 kategori terbuka, lelaki dan wanita. Selain itu, penganjur juga akan turut mengadakan klinik sukan mendaki selama 4 hari bermula hari ini hingga 4 hari bulan depan. Kepada mereka yang berminat boleh menghubungi talian 03 724 5152. Persatuan Golf Wanita Malaysia Malga akan terus mencukil bakat-bakat baru sukan golf menerusi kejohanan golf terbuka wanita Amatur Malaysia Ogos depan. Lebih menarik, kejohanan kali ini turut menampilkan pamaton sebagai penaja buat kali pertama. Kejohanan 3 hari ini akan berlangsung dari 16 hingga 18 Ogos depan di Kelab Golf Kota Permai Shah Alam Selangor. Lebih 100 penyertaan diterima termasuk 30 penyertaan dari luar, antaranya Jepun, India, Filipina dan Austria. Juara tahun lalu Lim Ai Lian yang juga pemain golf amatur kebangsaan akan tampil mempertahankan kejuaraannya. Pada majlis pelancaran kejohanan siang tadi, Malga diwakili presidennya Tunku Datuk Seri Jawahir Tuanku Jaafar, manakala pamaton diwakili pengurus besarnya Tan Ki Sing. Sukan luar negara Boca Juniors memulakan kempen bola sepak Liga Argentina dengan penuh bergaya berikutan kemenangan 4-0 mengatasi Argentinos Junior. Bermain di gelanggang sendiri nyata memberi sedikit kelebihan kepada Boca Juniors. Mereka bermula cemerlang dan memperoleh gol pertama pada minit ke-30 menerusi tandukan Christian Jimenez. Martin Palermo hampir menggandakan gol sejurus sebelum rehat, namun dia gagal menewaskan penjaga gol Argentinos Raul Sanzotti. Kedudukan 1-0 kekal sehingga rehat. Babak kedua, Palermo sekali lagi hampa apabila cubaannya terkena palang gol. Boca bagaimanapun memperoleh gol kedua mereka pada minit ke-57 menerusi Jorge Bermudez. Minit ke-69, Boca tambah selesa. Kali ini giliran Antonio Barrijo menempatkan diri dalam senarai penjaring. 15 minit sebelum tamat perlawanan, Argentinos berpeluang merapatkan kedudukan, tetapi sepakan penalti Santiago Cole diselamatkan penjaga gol Boca, Oscar Cordoba. Palermo akhirnya menemui sentuhannya apabila melengkapkan kemenangan 4-0 Boca dengan jaringan keempat pada minit ke-82. Boca 4, Argentinos 0. Sekian dulu buat waktu ini. Kembali bersama Suhaimi dan Azizah seketika nanti. Salam hormat, majulah sukan untuk semua. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer.
Visual kaedah membuat barangan seramik oleh rakyat Bangladesh mengakhiri Buletin Utama malam ini. Seramik buatan negara itu kini dilaporkan semakin popular di pasaran dunia. Dengan itu, Assalamualaikum.